Baru 1, 2, 10 orang. Okey. Dah makan? Ada orang menyanyi. Sibuk je dia. Testing, testing. Terus tak ada yang bilang. Apa nak? Pisang tak? Kita ada kelas. Kita ada kelas. Kita ada kelas, tak nak? Renyang. Pisang lagi. Instan. Oops, alamak, sendawa. Sorry. Okay, so Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hari ini kita nak sambung untuk operasi set. Okay. Kalau tempoh hari kita tengok tentang persilangan set. So hari ini kita nak sambung tentang tentang pelengkap bagi pelengkap bagi persilangan set. Sebab kalau yang tempoh hari itu kita baru tentukan dia punya persilangan. So kalau kita imbas balik apa itu persilangan, set ialah unsur-unsur yang sama. Tapi untuk pelengkap bagi set ni, so kalau dalam buku teks muka surat apa ni 100, muka surat 100 dalam buku teks. Pelengkap bagi persilangan set A dan set B bermaksud semua unsur yang bukan, dia punya highlight ialah yang bukan dalam persilangan set A dan juga set B. So dari situ kita bila nak ditanya tentang pelengkap, so pelengkap bagi persilangan set A dan set B, kita letak tanda seperti ini. Kita ada tanda this one, apa ni? Kira macam dekat luar tu. Koma dekat atas tu, saya tak ingatlah apa benda nama dia. Kalau persilangan bagi set, dia hanya ni. Ni. Ni persilangan bagi set. Mana dia punya tanda yang kita buat itu tadi ya? Sorry. Ini bukan, this one. Ni yang sama. This one bukan. Mana yang kita buat itu tadi ya? Oh ni bawah ni persilangan bagi set A dan set B kita tanda dalam bentuk ini saja. Set A bersilang dengan set B. Tapi untuk pelengkap bagi set A dengan set B ni kita buat so set A bersilang dengan set B pelengkap. So kita baca yang di dalam, kalau baca dari soalan tu kita baca yang dalam baru kita nyatakan dia sebagai pelengkap. So maksudnya kita tak nak set A bersilang dengan set B ni, kita nak yang lain. Sebab tu dalam pernyataan dia semua unsur yang bukan. Semua unsur yang bukan dalam set A dan juga set persilangan set A dan juga set B. So contohnya ini. Kita terus tengok pada contoh sebab tak ada benda lain nak tengok kan. Ini pun daripada buku teks awak, cuma saya nak explain. So diberi set semesta X ialah integer, X ialah 1 sampai 8 dan kemudian dia bagi set A apa, set B apa dan juga set C apa.
So kemudian senaraikan semua unsur dan nyatakan bilangan unsur bagi yang berikut. So dekat sini dia dah nyatakan X ialah 1 sampai 8, tapi kita tulis dulu set semesta sama dengan set 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian set A apa, set B apa dan juga set C. Dia dah nyatakan. So, kalau disuruh nyatakan senaraikan semua unsur. First kali kita kena senaraikan dulu. Ini satu markah. Okay, senaraikan semua unsur apabila set A bersilang dengan set B pelengkap. So, untuk A ni, first kali kita kena buat apakah dia set A bersilang dengan set B. Okay. Set A yang bersilang dengan set B. So set A yang bersilang dengan set B, kalau kita tengok kat sini, so set A ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dia nak bersilang dengan set B. Set B ialah 2, 4, 6. So bila dia bersilang, kita cari yang sama. So kalau nak cari yang sama, kita tengok set yang paling sikit dulu. Set B ada 3, set A ada 6. So tengok 2, ada tak? So 2 ada. 4 ada. 6 pun ada. So dari sini, jawapan dia ialah set A bersilang dengan set B ialah set 2, 4, 6. Tetapi, bila dia tanya tentang set A bersilang dengan set B pelengkap. Macam mana kita nak jawab? Nabiha. Macam mana kita nak jawab? Kalau dia tanya set A bersilang dengan set B pelengkap. Nabiha. Nabiha. Mike rosak. Wani. Kita nak cari set A bersilang dengan set B pelengkap. Macam mana Wani? Yang tak ada kat dalam set B. Maksudnya 1, 3, 5. 1, 3, 5 sahaja. Okey. Selain daripada set A bersilang dengan set B ini, so set A bersilang dengan set B ialah 2, 4, 6. Tetapi dia nak selain daripada ini. So kalau soalan persilangan, kita hanya cerita tentang persilangan ni je. Tapi untuk yang pelengkap, selain daripada 2, 4, 6 ni, apakah nombor-nombor lain yang ada dalam set yang kita ceritakan? So set yang kita ceritakan ni, dia termasuk dengan set semesta. Dia bukannya tentang 1, 3, 5 saja. Tapi apa nombor lain yang ada dalam set semesta tu? Sebab dia tolak yang ini je. So kalau dalam set semesta, selain daripada 2, 4, 6 ialah awak ada 1, 3, 5, 7 dan juga 8. Dia tak boleh tengok yang kita tak highlight ni je. Dia kena ambil kira yang daripada set semesta juga. So jangan lupa yang untuk pelengkap ni dia mesti ada boundary, maksudnya had. So had kita ialah dalam set semesta tadi. So bila dah dapat semua unsur baru boleh nyatakan bilangan unsur. So untuk N, this one ialah N A
bersilang dengan B pelengkap. So 1, 2, 3, 4, 5. So ini ialah unsur dia ialah, bilangan unsur dia ialah 5. Sebab tu saya cakap tadi yang daripada mula-mula. So first kali kena cari set A bersilang dengan B. Yang ini juga masih kita sebut yang ini A bersilang dengan B pelengkap. Kalau awak cakap pelengkap bagi persilangan set A dengan B, ini ialah ayat BM dia. Sedap kan? Tapi kalau kita nak fahamkan konsep, dia ialah A bersilang dengan B pelengkap. Maksudnya selain daripada A bersilang dengan B. So, untuk yang kedua, kalau B, dia nak A bersilang dengan C pelengkap. So, first kali cari A bersilang dengan C. So, A bersilang dengan C, A ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bersilang dengan C, C ialah 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, sama juga. Kita cari yang daripada elemen yang sikit. So, 1 ada. So, 1. 2 ada. 2. 3 ada. 3. 4 pun ada. So, untuk persilangan yang ini, so ini sama dengan 1, 2, 3, 4. Tapi untuk menjawab A bersilang dengan C pelengkap, maksudnya selain daripada 1, 2, 3, 4. So selain 1, 2, 3, 4 yang ada dalam set semesta ialah 5, 6, 7, 8. So 5, 6, 7, 8. So untuk jawab bilangan elemen ataupun bilangan unsur, so A bersilang dengan C pelengkap, so bilangan dia ialah 4. Macam tu. Boleh? So dia kena step by step, slow-slow, cari, tentukan, kemudian baru tengok senaraikan. So next, untuk A bersilang dengan B, bersilang dengan C pelengkap. So untuk ini, kita skip cari A bersilang dengan B sebab kita dah buat. So first kali, nak tengok A bersilang dengan B. Bersilang dengan B, kita buat kurungan sebab kita nak dapatkan ni dulu. Kemudian bersilang dengan C. So A bersilang dengan B, kita dah cari. Ni. So jawapannya ialah 2, 4, 6. Bersilang dengan C. C ialah 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kita dah skip satu step. Sebab A dengan bersilang dengan B ni kita dah cari. So gunakan terus. So dari sini yang ada yang sama ialah 2 ada. Dan juga 4 sahaja. Yang lain tak ada. So untuk A bersilang dengan B, bersilang dengan C, so jawapan dia ialah ini ialah apa? 2 dan 4 saja. So set 2, 4. Tapi bila nak cari A, ni kita dah boleh abaikan dia punya kurungan. So bila nak cari A bersilang dengan B, bersilang dengan C pelengkap, so dia ialah selain daripada ini. So selain daripada ini ialah set 1, 2 dah ada, 3, 4 dah ada, 5, 6, 7 dan juga 8. So dari sini nak cari bilangan,
So, bilangan A bersilang dengan B bersilang dengan C pelengkap 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 unsur. Okey. Ada yang tak okey? Boleh? Susah ke senang? Dia awak kena hati-hati bila nak menyenaraikan unsur ni. Yang warna hijau ni. Okay? Yang warna hijau ni. Dekat bahagian ni yang paling kena hati-hati. Bila kita buat persilangan, kan nak cari ni, dapat yang ini. Bahagian yang ini, bahagian yang ini, bahagian ini. And then, yang ini ialah selain. Nanti kita tengok kenapa. Okay, selain. Sebab kalau kita tak letak limit, maksudnya tak letak yang dia kata selain daripada 2, 4, 6, so banyak nombor. Takkan kita nak senaraikan semua kan? Kita punya limit ialah apa yang ada dalam set semester. Macam set semester ni ialah 1 sampai 8, inilah kita punya limit. Tak ada nombor lain. 9 tak ada, 10 tak ada, negatif pun tak ada. Sebab tu kena hati-hati untuk bahagian pelengkap ni. Kena tahu dia punya limit. Okey. So ini daripada yang last week. Oh, saya tak pandang. Saya tak pandang ni. Okay. So last week, bila kita tengok tentang persilangan, tentang persilangan, so kita ada dua set, contohnya set P dengan set Q. So bila persilangan ialah kita cari yang sama. So dengan keadaan ini dia punya ruang, satu kawasan, 2 dengan 3. So kita akan dapat dekat sini set P dengan set Q bersilang hanya dekat yang bahagian 2 ni saja. So dekat sini kita akan dapat P bersilang dengan Q untuk gambar rajah yang atas. Tetapi bila kita nak tentukan P bersilang Q pelengkap, so daripada sini kita kena tambah had yang saya cakap tadi. Had dia ialah set semester. Okay, set semester dengan keadaan ini masih P, Q, dan juga kita nak cari P bersilang Q pelengkap. So, P bersilang Q pelengkap. So dia selain daripada P yang dengan Q tadi. So kalau tadi kita ada 1, 2, 3. 1, 2, 3 dan luar ini ialah 4. So untuk kawasan P bersilang Q pelengkap, maksudnya selain daripada 2 yang kita tandakan untuk P bersilang Q. So kawasan yang lain ialah kawasan warna apa ya? Pakai color ni lah. Okay. So kawasan ni ialah kawasan 1. Saya besarkan tu. Besar sangat tak? Okay. Besar sangat. Okay. Kawasan yang pertama. Okay. Tak perlu nak garis sampai dia punya garisan. Lorek kan ni ialah kita lorek kawasan. So kawasan 1, kemudian kawasan 3, okay, kawasan 3 dan juga kawasan 4. So 4 ni ialah di luar P dan Q tetapi masih dalam had set semester. So kawasan 4, tandakan je lah. Kawasan dia,
kawasan dia, ni kawasan dia, ni kawasan dia, ni kawasan dia. So selain daripada kawasan yang kedua. So ini ialah P bersilang Q pelengkap. That's why masa kita buat yang ini kan, kalau tadi siapa cakap, Wani cakap 135 je, dia bukan. So 135 ECS tapi kena tambah dengan selain tu tapi ada dalam set semesta. Masuk dengan 7, 8. Rationalnya ialah sebab ini. So sama juga dengan yang ini. Okay, so untuk Q, P dekat luar. So ini ialah P bersilang Q. So kalau dekat sini P, Q untuk cari P bersilang Q pelengkap. Okay. So kalau tadi ini ada dua kawasan je, kawasan 1 dengan kawasan 2. So dekat sini ialah kawasan 1, kawasan 2 dan juga kawasan 3. Jangan lupa dia punya set semesta tadi. Okay, set semesta. So kita dah lorekkan untuk P bersilang Q, kawasannya ialah 2 saja. So untuk P bersilang Q pelengkap, maksudnya selain daripada 2. So selain daripada 2, kita ada kawasan 2, kawasan 3 yang paling besar ni. Lorek macam ni pun dah cukup. Dan juga kawasan 1. Tengok kalau lorek dah terlebih ni kena padam. Jangan masuk dalam kawasan 2 tu. Sikit masuk pun dikira sebagai awak menjawab, dia termasuk dalam kawasan dia. Buruk lah. Boleh? So macam tu. So ini untuk keadaan. Keadaan pertama ni ialah seperti dalam soalan this one. Okay, soalan ni 1, 2, 3, 4 ialah kawasan ni pun AB dengan AC ni dua-dua mewakili gambar raja ni. Sebab apa? Semua elemen dalam set yang sikit tu ada dalam elemen set yang lebih besar. So soalan A dengan B tadi mewakili kawasan ni. Tapi bila kita nak buat pelengkap dia, bila kita tambah set semesta, dia akan jadi gambar rajah ni. So itu kalau dalam keadaan P bersilang Q, P bersilang Q dengan gambar rajah yang ni. So yang seterusnya, yang ni. So yang last time, ini ialah untuk yang 3. P, Q dan juga R. Kita nak cari P bersilang R. Kalau tak silap saya. Betul tak? P bersilang R. Mana dia? This one. Okay, P bersilang R. Okay. Betul. Okay, P bersilang dengan R ni. So, kalau kita tengok dia punya kawasan, ini ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan juga 7. So ada 7 je. Kalau kita buat yang sama dekat sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan juga 8. So 8 dekat luar. Ini ialah P, ini ialah Q, ini ialah R. So untuk pelengkap, ini ialah set semesta. So, kalau kita nak tunjuk P bersilang dengan R pelengkap, so selain daripada kawasan 2 dengan 3 ni. Selain itu ialah kawasan pertama, 1,
kawasan 4, kawasan 5, kawasan 6, kawasan 7 dan juga kawasan 8. Tak perlu nak hitamkan semua. Sikit pun dah cukup. Yang atas tu tak payahlah. Sebab kita tahu dia kawasan 8. So ini kawasan P bersilang dengan R pelengkap. Maksudnya selain daripada 2 dengan 3 yang kita dah buat yang ni. Kalau yang ini ialah PQR juga. PQR juga. So kita nak tunjuk apabila P bersilang dengan Q bersilang dengan R. So, kita akan dapat kawasan yang ini. So, kalau kita labelkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan juga 7. So yang dekat sini pun sama juga, kita labelkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan juga 8. So, ini ialah P, ini Q, ini R, ini set semesta. So, kalau kita nak tunjukkan P bersilang dengan Q, bersilang dengan R, pelengkap. So kawasan yang lain tadi, selain daripada 3. So 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. So kawasan 3 kita tak kira. So inilah keadaan kalau kita diminta untuk lukis gambar rajah van bagi pelengkap suatu persilangan. Ini yang boleh rujuk dalam buku surat 100 juga. Okay. Nanti tengok balik ni, awak lukis mula dalam buku awak nanti. Okay. Kalau kita dibagi soalan. Okay. Dibagi soalan tentang ini. So, contoh yang pertama. Diberi aktiviti kurikulum yang disertai oleh 3 murid dengan keadaan set semesta ialah mengakap matematik, hoki, bola sepak, sejarah dan badminton. Oh, kenapa dia macam ni? Oh, tak boleh. Okey, yang ni. So, set semesta dia ialah pengakap, matematik, hoki, bola sepak, sejarah, badminton dan juga cadet polis. So, dia punya pilihan aktiviti co-curriculum. So, ada 3 murid, Irfan, Faris dan juga Govin. So, Irfan ada pengakap, matematik dan juga hoki. So, Faris ada cadet polis, sejarah dan juga badminton. Govin sejarah, pengakap, sejarah dan juga bola sepak. So, setiap orang ada 3 unit aktiviti co-curriculum yang disertai. Sekarang dia nak cari unsur bagi I bersilang dengan G, maksudnya Irfan bersilang dengan Gobin pelengkap. Kalau kita boleh tulis balik soalan ni untuk simplify. So Irfan ialah pengakap, Gobin ialah Irfan pengakap matematik hoki. Gobin pengakap sejarah dan juga bola sepak. So, so I sama dengan pengakap matematik dan juga hoki. Faris dia ada cadet polis, sejarah, badminton. Gobin dia ada pengakap, sejarah dan juga bola sepak. So kalau kita nak buat
ini, dia punya set pelengkap, kita buat sekali dia punya short form dia. Dia ada pengakap, matematik, hoki, bola sepak, sejarah, badminton dan juga kadet polis. So untuk yang pertama, E bersilang dengan G. So E bersilang dengan G. Ialah, so E dengan G yang sama ialah pengakap. So pengakap saja. Okay, yang sama. So ini ialah P. Tapi bila dia nak E bersilang dengan G pelengkap, maksudnya selain daripada pengakap tadi. Sebab E dengan G pengakap saja yang sama, matematik tak sama, tak ada, hoki, sejarah dengan bola sepak. So E bersilang dengan G ialah selain daripada pengakap. So yang ni lah dalam dia punya set semester. So daripada set semester kita ada matematik, ada hoki, bola sepak, sejarah, badminton dan juga kadet polis. So kalau yang kedua, G bersilang dengan F pelengkap. So Gobin bersilang dengan Faris. So G bersilang dengan Faris hanya ada sejarah aja yang sama. Yang lain semua tak sama. Ini badminton, ini bola sepak. So hanya ada sejarah saja yang sama. So untuk G bersilang dengan F pelengkap. So ini sama dengan selain daripada sejarah. Semua ni lah dalam set semester kecuali sejarah. So awak ada pengakap, matematik, hoki, bola sepak, badminton dan juga kadet polis. Okay. So, yang ketiga, dia nak E bersilang dengan F. So E bersilang dengan F, ini bersilang dengan G. So E bersilang dengan F. Okay. E bersilang dengan F. Ada tak? P tak ada, matematik tak ada, hoki pun tak ada. So maksudnya E bersilang dengan F ni ialah set kosong. Okay, set kosong. Kemudian bersilang dengan G. So G ialah this one, P, S dan juga pengakap, sejarah dan juga bola sepak. So apa jadi bila set kosong, so tak ada set bersilang dengan ni, so maksudnya tak ada persilangan lah. Dia hanya ada set kosong sahaja. So bila ini jadi set kosong, okay, maksudnya E, F, G, E bersilang dengan F bersilang dengan G ialah set kosong. So untuk pelengkap dia, jadi apa? Farah. E bersilang dengan F bersilang dengan G pelengkap. Kalau E, F, G bersilang jadi set kosong. So kalau dia punya pelengkap, siapa tahu? Semua. Yana? Semua unsur Semua Semua jadi. unsur. Set tak kosong. Oh, betul lah. Semua unsur lah. Maksudnya set yang bukan kosong. Set yang lain lah. So semua yang ada dalam set semesta tadi. So setnya ialah P, M, H, E,
PS, bola sepak, sejarah, badminton dan juga cadet polis. Lawan set kosong ialah set tak kosong, set penuh. Semua elemen dalam set tersebut. Okay, boleh? Ni lain sikit ni, dia tiba. Dia suruh bersilang, rupanya tak ada satu pun yang bersilang. Masing-masing buat hal sendiri. So tak dapat lah. Okay. So, sekarang kalau kita nak lukiskan gambar Raja Van yang mewakili set EFG tadi. Okay. Set EFG. So, kalau kita tengok EFG kan, kalau tengok E pengakap ada, kita buat checklist. Okay. Pengakap ada dalam E, so ada pengakap dalam sini. Matematik ada dalam E, so matematik sini ada, sini ada. Kemudian H, hoki pun ada. Kemudian dekat sini F ada cadet polis, so cadet polis ada, sini pun ada. Kemudian sejarah ada. Kemudian ada badminton ada. Kemudian yang tinggal ada bola sepak, so bola sepak pun ada dekat sini, so ada dekat sini. So dekat sini bermaksud semua elemen dalam set semesta ada di dalam set-set yang lain. Maksudnya setiap set tu ada dalam set elemen yang ada dalam set semesta. So dalam set semesta ni tak ada elemen yang tercicir. Maksudnya dia di luar daripada set ni. So kalau macam ni, okay, kita tak perlukan gambar rajah ini. Gambar rajah ni tak perlu. Sebab tak ada unsur dekat ruang yang ke-8. Ruang yang di luar set tapi ada dalam set semesta. Contohnya kalau tiba-tiba ada benda lain, contoh dalam soalan ni tiba-tiba dia tambah dengan dekat set semesta ni ada dengan PBSM. Tapi dalam Irfan, Faris dengan Gobin tak ada PBSM. Maksudnya PBSM tu ada dalam set semesta tapi tak ada dalam set-set yang lain ni. Dan kalau gambar Raja Van, dia ialah elemen dalam kawasan 8. Kawasan 8 ni maksudnya di luar set yang kita nak ceritakan tadi. So far yang ni tak adalah. So dekat sini tak ada keperluan untuk kita lukis gambar Raja Van dengan set semesta. Okay. So first sekali kita kena lakarkan dulu set EFG. Okay. Set EFG tu bagaimana? So, kalau kita tengok daripada soalan ni, ada ruang tak? Okay, tak ada. So E ada, E ada ini. E dengan F yang sama ialah E dengan F tak ada. Irfan dengan Faris tak ada yang sama. Tapi Irfan hanya ada sama dengan Gobin. Faris juga pun ada sama dengan Gobin. So dekat sini maksudnya Irfan ni dekat tengah-tengah. Sebab dia tak berkongsi dengan siapa-siapa. Okay? Dia tak berkongsi dengan siapa-siapa. Tapi yang ini so dia di luar. Pengakap hoki matematik. Betul? So R ni tak berkongsi. Dia ada kongsi. E dengan G. Kemudian F dengan S. So P, Q, R. So yang tengah-tengah yang ada kaitan ialah EG dengan FG. E dengan F ni tak ada, so dia terasing. So kalau kita nak buat gambar Raja Van, maksudnya E dengan G itu, E dengan, apa tadi? Kena lakarkan kat sini lah, susah. So yang sama ialah E dengan G. So E dengan G. G dengan F. Sebab G dengan F ada kat sini kan.
Okey, ni gambar raja dia. So ini E, ini ialah F, ini ialah G. So kenapa? Sebab E dengan G yang sama ialah P. So dekat sini. So P, kalau kita buat lakaran dia, ini P, kemudian G dengan F yang sama ialah S. Yang ini. S. So E selain daripada P ialah M3, matematik dan juga hoki. Kemudian F selain daripada sejarah ada KP dan juga B. So cadet polis dan juga badminton. So kalau yang G ni, so P dengan S dah ada. So yang tengah-tengah hanya ada bola sepak. So inilah dia punya keadaan. Kalau kita nak lukis, saya lukis ni saya pakai di mana? Saya pakai mouse. Saya insert kotak ataupun bulat. Ini kejap. Shape fill dia tak ada. Apa pula dia ambil tu? No fill. Di satu gambar raja kita akan guna untuk semua. Line. Macam tu lah. Okay. Okay, this one. The group kan. Okay. So untuk this one, ini untuk gambar raja B. Okay. So yang daripada soalan yang pertama tadi. So soalan 1 dia nak tarik. Sikit. So E bersilang dengan G pelengkap. So kalau dekat sini ini ialah tadi kita dah buat EGF. So E, ini G, ini F. So dia nak kawasan 1, 2, 3, 4, 5. So dengan keadaan yang dalam EGF ni ialah matematik, hoki, M3, HPBS. So matematik, hoki, mengakap, bola sepak, sejarah, cadet polis dan juga apa satu lagi? Badminton. So, kalau tadi kita dah dapat jawapan E bersilang G pelengkap daripada soalan ni ialah selain daripada P. Okay, selain daripada P. So selain daripada P ialah P kawasan 2 saja. So selain dia ialah kawasan yang lain. So kawasan yang lain kita tandakan dengan warna di sana. Inilah kawasan dia. Kawasan 1, kawasan 2, telurikkan, kawasan 4 dengan kawasan 5. So itulah dia punya kawasan. So kawasan P tak kira. So sama juga untuk soalan nombor 2. So soalan nombor 2 dia nak G bersilang dengan F pelengkap. So ini kita lukis, kita salin je balik E, G, F. Kemudian dalam tu ada ni memang kena buat. Kalau awak dalam soalan
tu disuruh lukis apa? Gambar Raja Van, kena lukis betul-betul. Ini kemudian S, KP, termasuk dengan dot tadi. Kalau tak ada dot, dia tak kira sebagai elemen. So, G bersilang dengan F pelengkap. So, daripada soalan tadi, kita akan dapat selain daripada S. So, selain daripada S di sini, so selain daripada dia, kawasan yang lain tadi. So kawasan matematik dengan hoki, pengakap, bola sepak dan juga cadet polis dan juga badminton. So itu yang ni. Okay. So dan last kali, soalan 3. Yang ni obvious. Sebab dia nak E bersilang dengan G bersilang dengan E bersilang dengan F. E bersilang dengan F bersilang dengan G pelengkap. Okey, daripada sini kita boleh tengok ada tak persilangan EFG? Dia tak ada sebab dia hanya E dengan G bersilang dan juga G dengan F. So dia tak ada yang ketiga-tiga set ni bersilang. Dia hanya bersilang 2 je. Dia tak sama macam yang gambar rajah gambar rajah ni. Kalau yang ni yang ada ketiga-tiga. P bersilang Q bersilang R ialah kawasan yang kecil ni kan. So kalau dalam soalan ni dia tak ada kawasan yang this one. That's why dia akan dapat yang kita dapat tadi ialah set kosong. So set tu tak ada. So yang selain dia ialah semua tu lah. Semua set kawasan-kawasan yang lain. So kalau macam ni, ni matematik dengan hoki, kemudian pengakap, kemudian bola sepak, kemudian sejarah, AP dan juga so that's why bila dia tak ada persilangan ni tak wujud. So pelengkap dia ialah yang selain. So semua kawasan. So ini kalau diminta untuk melukis semula gambar Raja Van daripada jawapan soalan kita yang tadi. Maybe boleh buat kot kalau dalam ujian setengah tahun nanti tentang soalan macam ni. Kalau nak melukis ni, ramai boleh bagi jawapan dalam macam ni. Dia senang sebab kita tengok apa yang sama, apa yang tak sama, kita dapat senaraikan. Tapi nak melukis ni, kena tengok betul-betul apa yang bersilang, apa yang tak bersilang, macam mana bentuknya. Paling senang kita buat je bulatan. Kalau tak boleh bulatan, macam tak confident, buat segi 4 pun boleh. Okey. So seterusnya ialah kalau kita menyelesaikan masalah melibatkan persilangan set. Ini maksudnya kalau soalan tu soalan panjang, dia buat dalam bentuk macam ni. So macam ni kita nak selesaikan dia punya masalah. Okey, kalau kita baca sebanyak 140 orang murid tingkatan 5 diberi peluang untuk menyertai kelas intensif mata pelajaran sejarah dan juga bahasa Melayu. Sebanyak 65 orang murid. Okey, so dekat sini dia tak guna elemen. Dia bagi bilangan murid. So ini ada 140. Okay, dia bagi 140. So ini ialah N bilangan. Kemudian 65 orang memilih bahasa Melayu, 70 orang memilih sejarah, tapi yang paling penting ialah ini. 50 memilih kedua-dua, memilih BM dan juga sejarah. Yang memilih sejarah.
Tapi adakah dia cakap semua murid ini ikut kelas? Dia tak cakap. Sebab dia kata 140 ini yang diberi peluang. So maksimum murid yang masuk dalam setiap kelas ni ialah 140. Tapi ada kemungkinan murid yang cicir. Maksudnya dia tak masuk dekat ruang mana-mana. Murid yang cicir itulah kalau dalam gambar Raja Van, dia dekat kawasan 8 ni. Dia dalam kita punya set semester tapi dia tak masuk mana-mana kelas. Kita nak tengok ada atau tak. So macam mana nak buat? Okay, awak ada dua set, iaitu set bahasa Melayu, this one, dan juga set sejarah. Dan juga set bahasa Melayu dan sejarah. So inilah yang persilangan. Okay. Set bahasa Melayu dan sejarah. So bila ada perkataan dan ni, dia ialah persilangan. So first kali kalau kita boleh lukis gambar Raja Van dia. Lukis gambar Raja Van. So saya pinjam gambar Raja ni. Dia dah siap kan? Kita nak semua. Kita nak yang dua je. Okay. Nak dua, kita nak buang. Okay. So, first kali kenal pasti dia punya keadaan set tadi. So, ini ialah VM, sejarah, sejarah, dan ini dia punya persilangan. Okey, so sebanyak 65 memilih bahasa Melayu, 70 sejarah, 50 bahasa Melayu dan sejarah. So kalau kita ada ruang, kalau kita label dulu, ini 1, 2, 3. Okey, yang mana kita kena isi dulu? Tarifah, yang mana kita nak isi dulu? 1, 2 atau 3? Tarifah. Justin. Liana. Chashmita. Nombor 2 ke cikgu? Nombor 2. Okay, good. So agak-agak dekat nombor 2 tu berapa bilangan dia? 50. Okay, betul. So nombor 2 bilangan dia 50. Sebab dekat situ saja yang spesifik. 50 orang murid memilih bahasa Melayu dan juga sejarah. So dekat sini ada 50. Nanti Cikgu Nabil, kalau soalan tak boleh jawab, saya tanya Cikgu Nabil. So ini 50. Tetapi, okay, daripada 50 ni, ini ialah yang memilih BM dan juga sejarah. So kalau BM, ada berapa kawasan? Najwa, BM ada berapa kawasan? BM Najwa? ada Ada berapa kawasan BM? 2. 2. So yang mana? 1 dengan 2. Okey, 1 dengan 2. So kalau 50 dah berada dengan kawasan 2, kawasan 1 tinggal berapa? Kawasan 1 tinggal berapa? Awak ada 65 orang, 50 dah memilih
untuk bahasa Melayu dengan sejarah. Kalau yang ambil bahasa Melayu saja, maksudnya awak kena tolakkan daripada jumlah yang ambil bahasa Melayu. So dekat sini 60 tapi tolak dengan 65 tolak dengan 50 yang dah ambil dalam ni. So tinggal dalam ni ialah 15. Okay, good Nurin. So ini ialah 15. So saya highlight dekat sini bilangan yang sepatutnya. So 50 ini betul dan juga 15. So sama juga dengan sejarah. Sama juga dengan sejarah. So sejarah dah ada 70 tapi dekat kawasan 2 dah ada 50. So 70 kena tolak dengan 50. Tinggal 20. Okay, good. Type pun tak apa. So ini sama dengan 50. Okay. Kita tak habis lagi. Sekarang asalnya, asalnya kita ada 140 orang. Kalau kita totalkan kawasan 1, 2 dengan 3. Totalkan kawasan 1, 2 dengan 3. 1 tambah 2 tambah 3. So ini sama dengan 15. Tak nak buat di sini. Buat jauh sikit. Kawasan 1 tambah 2 tambah 3 samakan dengan ini ialah 15 tambah 50 tambah 20. So kita hanya baru dapat berapa? 85. Ya Allah. Saya tertulis 50 pula. Tu 20. Ini 20. Bohong. Okay. So 15 tambah 50 tambah 20 baru 85. So kalau tadi asalnya 140 orang. Sekarang ni yang berada dalam set BM sejarah dan juga BM sejarah baru 85 orang. So yang lain tu di mana? So yang lain tu yang tak memilih mana-mana BM dengan sejarah, dia di luar. So di luar, that's why sekarang kita kena tambah kena tambah set semesta dekat luar. Dia tak macam tadi. Yang tadi kita dah tengok, dia dah ni kan, dia dah mewakili semua. Tapi yang ni tak mewakili semua. Okay. So tambahlah set semesta. This one. So set semesta ini di luar, ini ialah ini. So sekarang ni dalam 85 baki dekat luar. So kawasan yang keempat, kita akan dapat sama dengan 140 orang tolak dengan 85 yang ada dalam set. So bakinya ialah 55. So 55 orang ni yang langsung tak nak masuk dalam kelas. Tak nak belajar BM dengan sejarah. Nak gagal. Lantak dia lah. So 55 orang kat sini. So barulah lengkap kita punya gambar rajah Venn. So dari sini baru boleh jawab soalan A. Jumlah murid yang dapat menyertai kelas intensif. So jumlah murid yang dapat menyertai kelas intensif ialah BM campur dengan sejarah campur yang kedua-duanya. So jawapannya ialah yang ini. So untuk A, jawapannya ialah ini, samakan dengan this one. So ini jawapan A. Kemudian untuk B, dah terus dapat jawapan.
Jumlah murid yang tidak menyertai sebarang kelas, inilah. Ini kawasan keempat, ini jawapan dia. So B. Secara tak langsung terus dapat jawapan. Nampak? So kepentingan untuk melukis gambar rajah van. Tanpa gambar rajah van, kita tak boleh dapat jawapan. Sebab kita tak boleh nak membayangkan. Kalau dalam bentuk gambar rajah, kita tahulah. Okey, ini kawasan dia, ini kawasan dia. So ini jawapan dia. Okay. So walaupun nampak macam lecis, tapi sebenarnya gambar rajah van ni membantu awak untuk kenal pasti ruang-ruang bagi setiap set. So dah tak perlulah. Ini kosong. So ni dah boleh delete. Tak payah delete. Ni buat masuk bawah. Okay. Nampak? Saya buka ni balik. Nampak ni? Jadi garis lah. Kita letak putih lah belakang ni. Kita letak putih lah belakang ni. Shape format. Shape fill putih. Letak belakang. Send to back. Okay. So, lebih jelas gambar rajah tu. Okay. So ini yang simple. Okay, yang seterusnya. Sebanyak 120 orang murid, seorang pelajar disuasai tentang penggunaan alat teknologi. Hasil kajian menunjukkan 155 orang memiliki telefon bimbit. So yang ini kita tengok dia punya set semesta ialah bilangan juga 200. So ini ialah N. Kemudian kita ada telefon bimbit 155 90 ada laptop dan juga 37 tablet. Ini yang single. Okay, yang single. Kemudian ada 4 orang, yang ini yang paling penting. Dekat bahagian ni. 4 orang ada laptop dan juga tablet. Dia tak boleh cakap sahaja tablet. Kemudian 50 orang telefon bimbit dan juga laptop. 5 orang telefon bimbit dan juga tablet. Empat orang memiliki kedua-dua komputer ini sahaja. Dan 83. Kalau tadi dia kata 83 ada telefon bimbit sahaja. So yang bahagian O ni yang paling penting. Jumlah pelajar yang memiliki ketiga-tiga alat teknologi, jumlah pelajar yang tidak memiliki ketiga-tiga alat teknologi. Dia nak yang ada dan juga yang langsung tak ada. Kena tengok balik yang ni. So, kalau dari sini kita ada 3 set. So, set yang ada telefon bimbit. So, T telefon ada 155. Kemudian ada komputer ada 90. Kemudian telefon bimbit. Tab, tak boleh pakai tab juga. Okey, ni kena tukar. Telefon bimbit kita nak kena pakai B. Dia macam buruk bunyi dia.
bimbit, komputer riba dan juga tablet. So tablet ada 37. Kemudian 4 orang memiliki komputer riba dan tablet. Komputer dan juga tablet. So maksudnya dekat sini kita dah tengok start bahagian persilangan. So komputer riba bersilang dengan tablet ada 37 orang. 4. Okay. Ada 4 orang. So yang ini 50 ada telefon dan juga komputer riba. So B bersilang dengan K pula. B bersilang dengan K ada 50 orang. Kemudian 5 ada telefon bimbit dan juga tablet. Kemudian apa nama? Telefon bimbit dan juga tablet. So B bersilang dengan tablet, ini ada 5. So dalam 83 ada telefon bimbit saja. Itu nanti. So sekarang nak kena tengok persilangan yang bagaimana yang kita boleh lukis dia punya gambar rajah van. So K bersilang dengan T. Kalau kita lakarkan dulu, K bersilang dengan T. So kita ada 2 bulatan. K bersilang dengan T. Boleh. Kemudian B bersilang dengan K. B bersilang dengan T. So B ni bersilang dengan K. So dekat sini mungkin. Kemudian B pun B bersilang dengan T. Cuma tak tahu. Ni semualah. So kalau macam ni, macam ni lah. So B bersilang dengan ni. So dia nak tengok ada tak persilangan memiliki ketiga-tiga yang ini. Okay, yang ketiga-tiga. Yang kat tengah-tengah ni lah yang kita nak semua. B. So dekat soalan A ni ialah memiliki ketiga-tiga, maksudnya telefon bersilang dengan komputer riba, bersilang dengan tablet. Tidak memiliki ketiga-tiga, so B. Ini macam ni. Tidak memiliki ketiga-tiga, maksudnya di luar. Yang langsung tak ada. So B. Ini tak boleh. Kalau kita tunjuk B bersilang dengan K, bersilang dengan T pelengkap, dia maksudnya dia ada telefon tapi dia tak ada komputer. Macam tu. Tak boleh. So yang ni tak boleh ditulis sebagai B bersilang dengan K, bersilang dengan T pelengkap. Ini tak boleh. Dia hanya yang boleh ialah yang persilangan ni je. So wujud tak? Kalau kita nak buat betul-betul, kita pinjam gambar rajah, this one. Dan juga this one. Okey ni. Ini dia punya gambar rajah. Saya nak besarkan this one, bagi ruang lebih sikit. Okey. So first kali kita labelkan B. First tadi kita buat apa? K, T dan juga B. So K. Ini T. Ini juga B. So K bersilang dengan apa maklumat yang first? K bersilang dengan T. Okay. K bersilang dengan T sama dengan 4. So K bersilang dengan T. Okay. Yang ini dia bersilang dengan B. Tak boleh. So 4 ialah di sini. K bersilang dengan T sini. 4. So ada 4 orang. Kemudian yang kedua ialah B bersilang dengan K. Okay. B bersilang dengan K ada 50 orang. Betul ke 50 ni? 50 orang ni besar je. Betul lah.
So ada B bersilang dengan K, ini ada 50. Kemudian yang ketiga, B bersilang dengan T ada 5. Okay, B bersilang dengan T ada 5. So yang dia tak tahu ialah dekat sini. So dekat sini kita boleh pakai pemboleh ubah. So pemboleh ubah kita nak cari sebagai X. Okay, X. Okey, daripada sini bila kita tengok ini semua, okey, untuk dia kata 83 pula memiliki telefon bimbit saja. So telefon bimbit saja maksudnya dia dekat ruang telefon bimbit. So kita dah ada 50 X 5, so 83 ni dekat kawasan ini. So ini yang 83. So dari sini untuk telefon bimbit dia punya ruang dah lengkap. Yang belum lengkap hanya untuk ini apa? K ialah komputer riba dan juga tablet. So tengok balik soalan. So K ada 90. Okey, K ada 90. So 90 ini kita hanya tahu, okay, kita hanya tahu 90 semua. Ini pun tak tahu. So ini kena letak juga sebagai pemboleh ubah sebab kita tak tahu ini berapa. Ini ialah Y. Tapi jumlahnya kita tahu 90. Kemudian sama juga dengan T. T ialah tablet. Tablet jumlah dia 37. So, tablet jumlah ini semua 37. Ini ada X, yang ini tak tahu. So, ini akan jadi Z. Okay. Kemudian, dekat luar ini pun kita tak tahu. Okay. Dekat luar ni pun kita tahu. So, kita boleh nyatakan sebagai contoh pemboleh ubah yang lain. Ini P. Dan juga ini jumlah dia ialah ini set semesta. So set semesta ni kita dah tahulah bilangannya ialah 200. Maksudnya untuk set semesta ni, okay, kalau kita nak tambahkan semua, so kita akan tambah this one. X tambah Y tambah dengan Z tambah P yang tak tahu, kemudian tambah dengan 4, tambah dengan 50, tambah dengan 5, tambah dengan 83, ini sama dengan 200. So baru kita punya lengkap. Kita punya set ni lengkap. Okay. So dari sini, yang first kali kita boleh cari ialah X. Kenapa? Sebab untuk telefon bimbit, kita dah ada ruang 1, ruang 2, ruang 3 dah lengkap. Tinggal X je yang tak tahu dan jumlah telefon bimbit kita tahu. Jumlah telefon bimbit ialah 155. So dari sini, kalau kita nak cari bilangan X, so X sama dengan 155 jumlah semua tolakkan dengan 50 tambah dengan 50 tolak dengan 5 tolak dengan 83. So dapatlah nilai X. So kita akan dapat X dekat sini ialah 17. So X dah 17. So bila X 17, kita boleh cari Y dengan boleh cari Z. Okey, nak cari Y pula. So Y untuk komputer riba, kita ada 90. So 90. Jumlah semua tolak dengan 17 yang kita dah tahu. 17 tolak dengan 4 tolak dengan 50. So kita akan dapat Y sama dengan 19. Dan last kali untuk Z. Okay. So untuk Z, jumlah untuk Z ialah 37 orang. So
So 37 tolak dengan X tadi 17, tolak dengan 4, tolak dengan 5. So kita akan dapat Z ialah 11. 20 tolak 9 ini sama dengan 11. So, kalau kita masukkan, ini Y sama dengan 19, ini sama dengan 17, ini sama dengan 11. So kalau kita tambahkan, sekarang ni ialah X dah tahu, Y dah tahu, Z pun dah tahu. Yang tak tahu ialah P. So kalau kita try tambahkan semua, okay. Kita tambahkan ini, X ialah X ialah apa? 17. So 17 tambah dengan Y 19 tambah dengan Z 11. Kemudian tambah yang lain. Tambah 4 tambah 50 tambah 5 tambah 83 tambah P. Ini sama dengan 200. So kalau kita tambah semua ni, ini ialah 189 tambah P. So jelas dekat sini P ada nilai. Okay? P dekat luar ni ada nilai. Sebab bila kita tambah semua yang kawasan ni, dia hanya sampai 189. So tak cukup 200. So bila tak cukup maksudnya P itu adalah nilai. So dari sini kita akan dapat P ialah sama dengan 200 tolak 189, P sama dengan 11. So dari sini, kalau kita nak tengok dia punya soalan, jumlah pelajar yang memiliki ketiga-tiga alat teknologi. So ketiga-tiga alat teknologi ini kita dah jawab pada kawasan X. So kawasan X. So ini ialah A. So untuk soalan yang kedua, soalan yang kedua, jumlah pelajar yang tidak memiliki ketiga-tiga alat teknologi. Ini maksudnya satu alat pun tak ada. So satu alat yang tak ada ialah dekat kawasan P ni. Dia tak ada komputer, dia tak ada tablet, dia tak ada telefon bimbit. So ini ialah jawapan untuk soalan B. So kawasan P, kita tengok bila kita tambahkan semua kawasan, tak sampai 200. So ada orang yang tak ada ketiga-tiganya. So berapa orang? Jawapan dia ialah 11. So begitulah cara kita nak selesaikan masalah yang melibatkan persilangan dalam set. Kita dah extra cover yang semalam. Yang terlupa tu. Boleh? Kelas yang paling lama ni. Okay. So habis untuk bahagian persilangan. Okay, saya stop recording kat sini.